Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam Masjid Alwi ini untuk kita adakan sedikit kuliah tadabbur daripada surah Al-Mu'minun ayat 57 sehingga ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. InsyaAllah kita akan cuba tadabbur ayat daripada ayat 57 ini sehingga 61. Kita semua tahu surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan menceritakan ciri-ciri orang yang beriman. Menceritakan bagaimana kejayaan orang yang beriman itu ialah apabila mereka menjaga salatnya, apabila mereka menjaga kemaluannya, apabila mereka menjaga janji-janji yang mereka lakukan dengan mereka tunaikannya dan tidak khianat kepadanya. Kemudian kita nak tengok ayat ni, yang mana ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mana mereka ini min khasyati rabbihim mushfiqun, disebabkan oleh kerana ketakutan kepada Tuhan mereka, mereka menjadi mushfiqun. Mushfiq, apakah golongan mushfiq? Ulama tafsir berbahas tentang makna mushfiq. Sebahagian daripada mereka mengatakan ishfaq bermaksud al-khasyah ma'a ziyadati riqqah wa dha'af. Ishfaq, mushfiq ni diambil daripada perkataan ishfaq. Ishfaq bermaksud ketakutan dengan tambahan kelunakan jiwa dan merasa diri itu lemah. Itu ishfaq. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi, dia bahas tentang ayat ni, ya? Yang mana kata dia ishfaq ialah ketakutan dengan tambahan lagi sifat. Sebahagian mufassirin, sebahagian ahli lughah mengatakan mushfiq ialah golongan yang takut kepada Allah dengan tambahan jiwa mereka lunak, jiwa mereka lembut, jiwa mereka tidak takabur, bersama dengan rasa diri itu lemah. Itu maksud ishfaq. Allah Subhanahu wa taala ulang dua kali berkenaan dengan sifat takut. Allah Ta'ala kata min khasyati rabbihim mushfiqun,
Mereka menjadi takut disebabkan oleh kerana ketakutan mereka kepada Tuhan mereka. Jadi dua kali sebut takut. Oleh kerana itulah ulama tafsir mengatakan dua kali ulangan tu, sebahagian daripada mereka kata litakid. Litakid ni maksudnya untuk menguatkan lagi sifat takut yang ada pada orang yang beriman. Sebab ayat ni Allah Ta'ala turunkan ataupun Allah Ta'ala letakkan di dalam mushaf. Allah Ta'ala takdirkan dia berada selepas daripada ayat yang Allah menceritakan tentang sifat orang yang perasan diri mereka dikasihi dan disayangi oleh Allah apabila Allah memberikan nikmat harta kepada mereka. Mereka rasa mereka dah selamat dah. Kerana sebelum daripada ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala kata, adakah golongan-golongan yang tidak mahu mengikut Nabi, yang tidak mengikut jalan Nabi, adakah mereka menyangka apa saja yang kami berikan kepada mereka itu dari bentuk harta dan anak pinak, adakah mereka menyangka kami telah memberikan kepada mereka kebaikan, kami mempercepatkan kepada mereka kebaikan? Bahkan tidak, mereka sebenarnya tidak merasakan bahawasanya itu bukan semestinya petanda Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan kepada mereka. Kadang-kadang orang sangka dengan harta yang banyak, dengan kuasa yang ada, dengan kedudukan yang mulia di dalam masyarakat, itu sudah memadai untuk menunjukkan Allah memuliakan seseorang ataupun memuliakan diri kita sendiri. Sebenarnya tak pun. Bahkan hari ini sama juga, kita hidup dalam dunia, masyarakat dok pandang kejayaan itu bila duit banyak, kejayaan itu bila pengaruh besar, kejayaan itu bila kuasa ada. Bila kita tengok data anak-anak muda kita, peratusan untuk menyambung pengajian di peringkat tinggi, lepas daripada SPM, lepas daripada STPM, lepas daripada STAM, peratusan nak pergi sambung belajar makin lama makin turun. Tahun lepas aja 70% lepasan SPM, lebih daripada 70% saya rasa tak mau sambung belajar, tak mau sambung belajar peringkat tinggi. Sebab dia kata apa? Sebahagian daripada mereka mungkin rasa, saya tak payah pergi belajar tinggi-tinggilah, buka channel YouTube, jadi influencer, dapat payment, dapat duit. Siapa yang menjadi idola mereka? Yang menjadi idola mereka yang jual produk makeup timbang. Dia kata tak payahlah, abang dulu SPM fail tapi jadi kaya. Abang dulu tak masuk universiti pun tapi boleh jadi influencer. Itu yang kadang-kadang kita pening. Pondan jual barang makeup nak bagi cantik macam perempuan, orang perempuan beli. Agak-agak akak-akak boleh terima tak? Saya pening kepala fikir, perempuan original ni beli barang makeup daripada perempuan yang tak ori. Boleh jadi kaya. Jadi kaya pondan tu. Pelik kita. Tapi inilah dunia. Kerana mereka memandang kepada pengaruh, mereka memandang kepada kedudukan harta yang ada. Oh, inilah kebaikan yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan yang sebenar hanyalah kepada orang yang ada rasa takut kepada Tuhan. Maka sebab tu Allah Taala ulang dua kali, kata sebahagian mufassirin, golongan yang benar-benar takut, disebabkan takut itulah mereka menjadi takut. Sentiasa melazimi perasaan takut kepada Tuhan.
Itu sebahagian. Ada juga yang kata yang dimaksudkan dengan isfaq ialah kesan kepada takut. Maksudnya golongan yang sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah setelah mereka takut kepada azab Allah. Kerana khasyah ialah takut kepada azab. Khasyah itu takut kepada azab. Oleh kerana mereka takut kepada azab Allah, mereka jadi golongan musyfiq, iaitu golongan yang sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ada juga yang kata musyfiq ataupun isfaq ialah nihayatul khasyah, ketakutan kepada Allah yang berada di tahap yang tinggi. Kerana manusia ini takwanya berbeza-beza. Bahkan kita sendiri merasa benda yang sama. Tak payah tengok pada orang lain, tengok pada diri sendiri. Bila masuk bulan Ramadan, takwa kita rasa tinggi sikit daripada selain daripada Ramadan. Itu belum kita nak banding takwa kita dengan takwa golongan sahabat Nabi, lagilah tak sama. Kerana takwa itu bertingkat-tingkat. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takut kepada azab, mereka usaha supaya mereka pergi kepada nihayatul khasyah. Mereka usaha supaya diri mereka itu berada ataupun pergi kepada manusia yang takut kepada Allah di peringkat yang tertinggi. Usaha diri mereka supaya jadi ke arah tu. Ini tafsiran-tafsiran yang ada di dalam sarjana-sarjana mufassirin. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu seimbang dengan dua perkara. Pertama, rindu kepada nikmat yang Allah Taala cerita dalam syurga. Apa yang ada dalam syurga diceritakan. Sebahagian ayat menceritakan nikmat secara detail. Dalam tu ada sungai, dalam tu ada kita panggil apa tu? Bidadari. Dalam tu ada buah-buah. Maka orang beriman bila dengar, dia rasa rindu, motivasi nak beramal, nak masuk dalam syurga. Mungkin ada kawan-kawan ibu kata, bidadari je ustaz, kami untuk perempuan ni macam mana pula? Yang risau. Dalam hadis Nabi SAW cerita, dalam syurga ni setiap minggu ada pasar, ada tempat shopping. Walaupun sebahagian ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata yang pergi itu golongan lelaki saja, tapi sebenarnya tidak ada had. Dalam syurga mana ada benda boleh dan benda tak boleh? Allah Ta'ala bagi semua. Apa yang kita nak, Tuhan bagi. Jadi kaum-kaum ibu jangan susah hati. Dalam syurga boleh lagi shopping. Dalam syurga masih boleh shopping. So jangan risau. Nikmat yang hanya kaum-kaum ibu je mungkin boleh rasa. Sebab orang lelaki kadang-kadang bila pergi shopping, dia cari kursi dulu, lenguh nak duduk. Suami-suami ni. Jadi kena ingatlah mana-mana toke-toke kedai yang ada ni, kalau tempat-tempat shopping, tempat jual kain ke apa ke, tolonglah sediakan kursi untuk kami si lelaki ni. Kadang-kadang tak larat nak berdiri dah. Baik. Maksudnya dalam syurga ni semua ada. Apa yang kita nak supaya rindu, jadi motivasi nak beramal. Tetapi hidup dalam dunia ni bukan hanya kita disuruh untuk beramal semata-mata, bukan hanya untuk beramal saleh semata-mata. Dalam dunia ni kita juga disuruh untuk meninggalkan benda-benda yang jahat. Dan benda-benda yang jahat ni kadang-kadang datang pada kita dalam bentuk yang kita tak boleh nak tolak. Sukar untuk kita tolak. Datang dalam bentuk yang sangat menarik untuk kita ambil. Oleh kerana itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan azab diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang yang diuji dan digoda dengan benda-benda yang membahayakan.
dengan benda-benda yang membinasakan, yang boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka, Tuhan turunkan ayat-ayat berkaitan dengan neraka, supaya bila kita dengar ayat-ayat ni, kita tadabbur ayat ni, kita akan rasa seimbang lah. Ada galakan untuk buat benda baik, ada ancaman untuk tinggalkan benda jahat. Jadi kita seimbang. Dan manusia ni kadang-kadang dia lemah, dia tewas juga. Di sana ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa hamba. Maka kita boleh kembali. Kadang-kadang terjerumus, boleh patah balik, boleh U-turn, kan? Boleh U-turn. Ini bukan apa, highway Kanga Arau yang tak ada tempat U-turn. Ada tempat U-turn, di mana-mana saja boleh U-turn. Saya tengok apa, highway yang Kanga Arau, baru ni saya naik highway tu, lepas tu ada barang tinggal, nak U-turn tak boleh, tak ada tempat U-turn. Tapi Islam menyediakan tempat untuk U-turn. Kena U-turn pun ke Arau lah, punya jauh pun kan. Kita sedar tu baru naik highway, nak patah balik ke Kanga, Allah jauh sampai kena pergi ke Arau, masuk jalan masuk jalan tepi sawah. Nak bagi tahu kadang-kadang dunia tak ada tempat nak U-turn. Terfikir agama sentiasa memberikan ruang untuk U-turn. Di mana saja kita nak U-turn, U-turn, patah balik ke jalan yang benar, kerana kita telah masuk simpang yang salah. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka itulah golongan yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Takut dengan azab Allah, beriman dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni maksudnya dengan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kewujudan dan kebesaran Allah. Tanda-tanda kewujudan mulanya. Kenapa? Dalam dunia ni ada golongan yang tak percaya wujud Tuhan. Dia rasa dia pandai. Kalau dekat barat, tuan-tuan boleh tengok dekat channel, saya lupa, SD Dakwah kalau tak silap, ada kumpulan pendakwah di England, pendakwah-pendakwah Muslim. Dia orang duduk dekat Hyde Park London tu, dia orang akan berbahas. Dan sebahagian daripada orang-orang putih ni, dia rasa dia pandai, dia jadi atheist. Dia jadi orang yang tak percaya Tuhan. Dia kata, saya belajar sains, ini semua benda yang berlaku secara accidentally, benda yang berlaku secara tiba-tiba, jadilah alam ni, daripada Big Bang jadi alam. Kita kata, kita boleh terima tak? Kita balik nanti, tengok dekat dapur ada gulai ikan temenung, tengok elok, pecah minyak elok. Kita pun tanya isteri kita, ni siapa masak? Dia kata, tak tahulah, saya tadi beli ikan, beli santan, beli rempah, beli garam. Lepas tu ikan tu dia masuk dalam singki sendiri, dia masak diri dia sendiri. Saya pun tak buat, tiba-tiba dah siap. Kita boleh terima tak? Kita kata mustahil. Kalau gulai satu periuk pun kita kata mustahil nak terjadi dengan sendiri, tanpa ada pelakunya, tanpa ada pembuatnya. Bagaimana dengan alam yang begitu hebat? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang Islam ni Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia dengan alam. Nak semayang tengok matahari, tengok gerakan matahari, fajar dah terbit ke belum? Dah terbit, semayang subuh. Matahari dah gelincir ke belum? Dah gelincir, masuk waktu zuhur, semayang zuhur. Matahari dah terbenam ke belum? Dah terbenam, masuk maghrib, semayang maghrib. Setiap daripada waktu solat kita melihat pergerakan matahari. Setiap daripada pergerakan bulan, pergerakan tahun, kita tengok anak bulan. Anak bulan nampak ke tak? Allah Ta'ala takdirkan ibadah kita bergantung dengan perjalanan matahari dan bulan. Salat dengan matahari, bukan kita sembah matahari tu, tapi Tuhan jadikan sebab ataupun syarat
untuk solat zuhur mesti gelincir matahari. Tu syarat dia. Jadi kita kena tengok. Cuma sekarang ni dah ada takwim ni, kita jarang tengok lah. Tapi zaman dulu tengok. Tapi kalau orang semayang lambat, dia tengok juga. Tengok matahari dah terbenam ke belum. Tak semayang sore lagi ni. Untuk apa Tuhan takdirkan kita untuk melihat perjalanan matahari dan bulan? Supaya kita merasa alam ini ada pengaturnya. Alam ini ada penciptanya. Baru kita rasa diri kita ni kecil. Tuhan jadikan langit berawan sikit, dah tak nampak dah anak bulan. Tempat lain nampak. Kan? Nak bagi kita ni jadi hamba, beriman tentang kewujudan Tuhan. Tak mungkin alam ni berlaku secara tiba-tiba, tersusun elok. Bumi ni punya kedudukan, kalau depan sikit, dekat dengan matahari, terbakar kita. Kalau belakang sikit, beku kita. Jarak sesuai yang Allah Ta'ala takdirkan bumi mengelilingi matahari itu. Jaraknya sangat-sangat sesuai. Sebab tu dekat planet yang belakang kita dengan planet depan kita tak ada hidupan. Depan kita terlalu panas, belakang kita terlalu sejuk. Tak mungkin untuk manusia hidup. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan semua ni untuk kita perhati, untuk kita tengok. Sebab tu dalam Quran ada lagi satu ayat, satu jenis ayat menceritakan tentang perjalanan matahari, tentang perjalanan bulan, supaya kita perhati dan kita tengok, kita kaji, rupa-rupanya betul. Kan? Nak suruh kita beriman. Tak cukup hanya sekadar tu. Kalau orang tak nampak sangat perjalanan matahari ni. Semalam saya ada kuliah online, baca hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu turk sighar al-a'yun zulfal anf wujuhuhum ka'anna wujuhahum al-majan al-muttaraqah. Nabi SAW kata tidak akan berlakunya kiamat sehingga kamu memerangi satu kaum, kamu berperang dengan satu kaum daripada golongan Turkis, golongan Turkistan, Asia Tengah, yang mana mata mereka sepit, hidung mereka kecil, wajah mereka seperti perisai yang dibalut dengan kulit, iaitu kembung. Agak-agak siapa tu? Pipi kembung, hidung kecil, mata sepit. Ha? Ada yang kata Korea. Ini mesti anti dengan apa? Blackpink. Apa dia panggil? Budak-budak orang penyanyi-penyanyi Korea ni, K-pop. Bukan Korea. Sebelah dia, dekat dengan dia, Tatar, Mongol. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kita akan berperang dengan satu golongan yang mata sepit, hidung kecil, muka kembung, pipi kembung. Mereka ini telah pun menyerang kerajaan-kerajaan Islam. Telah berlaku apabila Tatar datang menyerang. Tatar menyerang daerah-daerah Afghanistan, daerah Uzbekistan, daerah Tajikistan, sehinggalah mereka masuk ke Baghdad dan sampai ke Anatolia, Turki hari ini. Bila Nabi sebut ni? Nabi sebut hadis ni waktu Nabi hidup. Al-Imamul Bukhari dan Muslim riwayatkan hadis ni dalam sahih mereka. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Imam Muslim meninggal 261 Hijrah. Bila Tatar serang kerajaan Islam? Tahun 600 lebih Hijrah.
Maksudnya selepas 400 tahun hadis tu dibukukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, 400 tahun lepas tu baru betul-betul datang serang, dan sifatnya sama, sebiji. Kita orang yang beriman ni, tak mungkin kita kata, alah ini mesti orang-orang yang kena serang tu dah tak puas hati sangat, kalah kena bunuh keluarga dia, pergi reka hadis ni nak kata Nabi dah bagi ancaman dulu dah, Nabi dah bagi amaran dulu dah. Kita kata tak mungkin, sebab hadis ni 200 tahun 200 lebih, 256, 261 dah dibukukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Serangan Tatar datang pada tahun 600 lebih. Tak mungkin ia adalah rekaan orang-orang hadis. Ia adalah hadis daripada Nabi SAW. Akal orang beriman kata ini adalah dalailun nubuwah, ini adalah kebenaran dakwah Nabi SAW, yang mana Nabi menerima wahyu, Tuhan bagi tahu kat dia benda ni akan berlaku, dan memang telah pun berlaku. Jadi terlalu banyak ayat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang menyatakan tentang tanda-tanda kewujudan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Antaranya ayat yang lain, tuan-tuan, sebelum ni saya dah sebut dah, tapi sekadar ingatan. Siapa baca surah Yusuf, dia akan tengok Quran bila mention tentang raja yang berdialog dengan Nabi Yusuf, Quran tak panggil dia Firaun. Tapi raja yang berdialog dengan Musa, Quran panggil dia Firaun. Pergi jadi. Tak pernah sekali pun raja di zaman Nabi Yusuf dipanggil Firaun, dipanggil Malik. Wa qala al-maliku tuni astakhlishu li nafsi. Tapi kalau raja di zaman Firaun, raja di zaman Musa, raja tu dipanggil Firaun. Benda ni orang tak tahu. Kalau tengok Bible, semua dipanggil Pharaoh belaka, Firaun. Tapi Quran membezakan. Macam mana Quran tahu? Kerana ia diturunkan oleh Allah dan dibuktikan hari ini oleh pengkaji-pengkaji sejarah, bukan daripada kalangan orang Islam pun, daripada kalangan orang Barat. Mereka mengkaji, oh rupanya dinasti berbeza. Sebab kerajaan Mesir ni dia ada pelbagai dinasti. Yang dipanggil Firaun hanyalah di zaman kerajaan Mesir baru, iaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Masa itulah baru Firaun ni digelar sebagai Firaun. Sebelum tu tak, dipanggil sebagai raja. Setelah penemuan batu Rosetta, nanti tuan-tuan balik Google Rosetta Stone, batu Rosetta, batu bersurat, barulah mereka faham. Sebab batu tu dia ada 3 tulisan, tak silap. Dia mentafsirkan dengan tulisan, dia mentafsirkan tulisan-tulisan Mesir kuno. Barulah pengkaji-pengkaji pengkaji sejarah Mesir ni faham bentuk-bentuk tulisan di dinding yang ada di Mesir itu. Baru mereka faham, oh rupanya memang Firaun tak digunakan di zaman dinasti yang awal. Kerana Firaun tu maksudnya tempat ibadat. Bila masuk zaman kerajaan baru, Firaun menabalkan dirinya sebagai Tuhan, wakil Tuhan. Maka sebab tu dia gelar diri dia sebagai tempat ibadat. Maka orang yang beriman, selain daripada takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, usaha untuk jadi baik, mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhan demi untuk meningkatkan iman yang ada di dalam jiwa mereka. Dengan melihat kepada ayat-ayat yang bercerita tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan ni, mereka tambah beriman, mereka tambah beriman, mereka tambah beriman, tambah yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ni bukan hanya sekadar percaya dengan kewujudan alamnya, tetapi dia mesti dihasilkan dengan at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan.
Tiga benda. Membenarkan dalam jiwa, iqrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Percaya. Bila percaya Tuhan tu wujud, Tuhan ni yang berkuasa, Tuhan ni yang mentadbir, maka Tuhan ni lah yang berhak untuk kita persembahkan kepadanya ibadah kita. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan golongan ni lah golongan yang tidak mensyirikkan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Ini satu lagi peringatan, kerana ada di kalangan manusia yang dia kata dia sembah Tuhan, yang dia kata dia sembah Tuhan, yang dia kata Tuhan tu berkuasa, yang dia kata Tuhan tu wujud, dan bila susah dia pergi minta kat Tuhan, tapi dia tidak menafikan diri dia untuk minta daripada makhluk juga, pada benda-benda yang makhluk tak mampu nak bagi. Sebab tu dulu kita tengok ada orang pergi bayar nazar dekat kubur-kubur wali. Dia pergi menazar kat wali tu, tak nazar untuk Tuhan. Dia pergi minta pada wali-wali benda yang wali tak mampu nak bagi. Wahai wali, sembuhkan saya. Sembuh betul? Betul lah wali bagi. Ini adalah menafikan tauhid yang bersih, amalan yang menafikan tauhid yang bersih. Orang yang beriman tidak akan mampu untuk membiarkan perkara ini berlaku. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan jiwa mereka takut, dan mereka rasa mereka akan kembali kepada Tuhan. Maka iman yang ada dalam diri, tidak melakukan syirik kepada Allah, mereka memberikan apa yang mereka ada. Tuhan berikan kepada mereka sebahagian, mereka berikan apa yang mereka mampu untuk mendapatkan ganjaran daripada Tuhan. Dan mereka takut. Takut sebab apa? Yang pertama, takut kalau Tuhan tak terima. Takut riak masuk. Maka sebab tu mereka ada perasaan takut. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Hatta la ta'lama shimaluh ma anfaqat yaminuh, sehingga tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Sebab mereka sembunyikan, takut riak akan mengganggu. Dan mereka inilah kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah golongan yang betul-betul berlumba ke arah kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka sentiasa berada di hadapan dalam berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sedikit tadabbur yang kita boleh ambil faedah daripada ayat yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.